Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Bagaimanakah berpagi-pagi kalian pada pagi ini? Apa khabar anda pada pagi ini? Maka bantu saya jawab di ruangan komen dengan jawapan sebagaimana ilmu yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Maka sekiranya kalian berkata, Ustaz, di pagi ini saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itulah jawapan yang diberikan oleh kalian, maka apakah tanda yang mengatakan kalian itu terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana persoalan Nabi SAW, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda kamu beriman kepada Allah? Dan apa tanda kamu tetap beriman kepada Allah? Apakah tanda-tanda yang membuktikan kamu mengatakan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi yang tahu jawapan, maka tulis jawapan di ruangan komen. Yang tak tahu jawapan, maka tulis. Dan sebagaimana ilmu yang telah diajar oleh Nabi SAW kepada para as-sahabah, nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada. Kami tak bersabar dengan bala dan bersyukur di atas kelapangan, dan juga kami redha di atas qada, penentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani kita akan membuka tirai kehidupan duha kita pada pagi ini dengan mendengar pula suatu nasihat daripada Khalifatu Abu Bakr As-Siddiq, seorang khalifah yang terus menerus kehidupannya memperjuangkan baginda Nabi SAW, yang tak dapat tidak nasihat kita pada waktu duha ni pada pagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi suatu kunci pembukaan kepada pintu-pintu yang kita merasakan kita dah masuk. Rupa-rupa pintu tu kita dah nampak, pintu tu kita dah tengok, tapi tak ada kunci nak masuk. Sebab itulah kadang-kadang kehidupan kita itu masih lagi terpinga-pinga. Jadi apa kata tuan-tuan terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dengan niat berdakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kecintaan kepada ilmu. Dan yang paling penting tuan-tuan, dengan dakwah yang tuan-tuan lakukan, kita memulakan dakwah kita daripada keluarga. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat berkenaan, tulis di ruangan komen, 4 perkara yang disempurnakan dengan 4 perkara yang lain. Itu nasihat kita pada pagi ini. 4 perkara yang disempurnakan dengan 4 perkara yang lain. Sebagai contoh, solat. Solat ni, apakah kekurangan yang menyebabkan dia tak sempurna? Puasa. Apakah punca yang menyebabkan puasa tu jadi tak sempurna?
Yang kadang-kadang benda ni tuan-tuan, dia bukan sebahagian daripada benda itu, tetapi dia mempengaruhi kepada perkara itu. Kadang-kadang dia bukan sebahagian, tetapi dia mempengaruhi kepada kesempurnaan sesuatu itu. Sebagai contoh yang paling mudah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menceritakan bab solah, kebiasaannya akan datang dengan ayat berkenaan zakat. Ati'us solah wa atuz zakah. Dirikan solat wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan keluarkan zakat. Bermakna tengok, zakat bukan sebahagian daripada solat. Contoh. Namun, solat itu boleh menjadi tidak sempurna kerana kita tak mengeluarkan zakat. Sama juga, zakat berjuta-juta tuan-tuan, bisnes, untung beratus juta dan sebagainya, keluar zakat. Tapi bila tak solat, habis. Zakat tidak mencapai kepada kesempurnaan kerana kebiasaan datangnya perintah solat itu diirikan dengan zakat. Ini kata ni. Jadi nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini ialah berkenaan 4 perkara yang disempurnakan dengan 4 perkara lain. Berkata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, arba'atun tamamuha bi'arba'atin. Kata Abu Bakr, 4 perkara itu dapat disempurnakan dengan 4 perkara yang lain. 4 perkara itu, 4 perkara ni dapat disempurnakan, dia jadi lebih sempurna dengan 4 perkara yang lain. Apa dia? Tamamus salati bisujudis sahwi, wa sawmu bisadaqatil fitri, wal hajju bil fidyati, wal imanu bil jihadi. Tulis. Yang pertama apa dia? Kata Sayyidina Abu Bakar, tamamus salati, bermula kesempurnaan solat itu di antaranya apa? Bisujudis sahwi, dengan adanya sujud sahwi. Dengan adanya sujud sahwi. Yang kita belajar baru-baru ni dalam hashtag kuliah maghrib. Kita belajar 1157 persoalan solat berkenaan permasalahan sujud sahwi. Waktu bila nak sujud sahwi, waktu yang sesuai sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Kalau tak sujud, apakah yang berlaku? Ya, walaupun ada setengah mazhab kata sujud sahwi itu wajib, Imam Syafi'i kata sujud sahwi itu sunat. Namun walau bagaimanapun, ingat tuan-tuan, ia merupakan salah satu kesempurnaan bagi solat. Sebab apa? Bila solat itu telah tercela dengan kelupaan, solat itu telah tercela dengan kelekaan kita, lupa rakaat lah, lupa baca kunut dah, maka bagaimana kita nak sempurnakan ia? Iaitu dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni 2 kali sujud. Kalau pendapat Imam Syafi'i, sebelum daripada salam, selepas daripada tahiyat. Lepas baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, maka sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau Tuhan, yanamu, tak pernah tidur, wala yashu, dan tak pernah lalai dan tak pernah lupa serta leka. Baca 3 kali. Duduk antara 2 sujud. Waalaikumsalam azmi. Allah yashfik, Allahumma afik. Mudahan dengan berkat kita mendengar santapan rohani pada pagi ini, Allah Ta'ala bantu azmi daripada sakit. Begitu juga kepada semua yang lain. Kita juga, saya pun sakit tuan-tuan. Sakit yang mana? Nampak sihat ni ustaz, boleh berjalan, boleh bercakap. Tak, sakit batin kita. Kalau boleh kita tak nak sakit. Sakit yang paling teruk apa dia? Sakit buat dosa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya lah tu. Kalau boleh kita nak betul-betul sihat. Sihat apa dia? Sehari betul-betul tak buat maksiat, tak buat dosa kepada Allah. Itu baru sihat yang betul. Baik, sambung. Yang pertama, tamamus salati bisujudis sahwi. Sempurnalah sebanyak itu dengan sujud sahwi. Maka sujud 2 kali. Lepas tu duduk di antara 2 sujud. Dan sujud kali kedua, baca balik subhana man la yanamu wa la yashu. Sebab tu tuan-tuan ingat, antara sempurna dalam sempurna. Macam lagu pula, umpama rindu dalam rindu. Antara
mencapai kesempurnaan di dalam kesempurnaan. Antaranya apa? Tadi saya nak Abu Bakar sebut. Sujud sahwi itu di antara perkara yang menyempurnakan solat. Macam mana kita nak menyempurnakan sujud sahwi? Macam mana nak menyempurnakan sujud sahwi? Umpama mimpi dalam mimpi. Terima kasih Dayang Badariah. Macam mana kita nak menyempurnakan sujud sahwi? Tulis. Antaranya apa? Faham makna. Nampak simple je. Perbuatan sujud sahwi, dia dapat menyempurnakan solat. Sujud sahwi itu pula, kita nak bagi dia sempurna, antaranya ada beberapa syarat lah. Cuma yang paling asas, yang paling penting ialah kita kena faham makna. Tahu rukun sujud, 2 kali sujud. Duduk atau sujud balik. Lepas tu antaranya apa? Kena faham makna. Sebab tu, kalau hafal subhanaman la yanamu wa la yashu, dalam keadaan dia tak faham apa yang dibaca, maka masih lagi tak mencapai kepada kesempurnaan. Jelas ke jelas? Inilah benda-benda yang saya akan tekan nanti dalam program selama 2 hari, 28 dan 29 Januari ni, Jumaat dan Sabtu, untuk kalian belajar betul-betul 12 praktikal rahsia khusyuk solat. Antaranya apa saya nak tekan benda ni lah. Faham makna, faham makna, faham makna. Saya akan cuba tuan-tuan untuk bantu tuan-tuan pada kali ini, untuk kita pastikan tuan-tuan sekurang-kurangnya ada mencapai beberapa perubahan lagi, akan cuba mencapai beberapa lagi peningkatan. Sebab dia mudah saja. Sebenarnya pengalaman saya lah buat program, buat event berbelah tahun tuan-tuan. Tuan-tuan bukan tak tahu, tetapi tuan-tuan tak ada circle. Bila sebut circle ni, antaranya orang yang di atas, orang yang di bawah, orang yang di sekeliling. Itu circle. Siapa orang yang di atas? Yakni orang yang menggagahi kita. Maknanya ada orang paksa kita, ada orang ketuk kita. Kau buat, kau hafal. Kalau tak ada orang ni tuan-tuan, benda yang kita tahu kita tak buat. Siapa setuju dengan kalam saya? Boleh tulis di ruangan komen. Lagi, tuan-tuan bukan tak tahu kadang-kadang. Betul. Antara nak capai khusyuk solat kena faham makna. Dia tahu. Tapi kenapa dia tak buat? Sebab tak ada circle sahabat-sahabat yang mempengaruhi. Bila seorang-seorang je, hafallah Fatihah. Lepas tu, doa rokok, doa sujud, nantilah. Tetapi bila dia berada pada satu circle yang mempengaruhi, kawan-kawan, kiri, kanan, sahabat, dengkilah. Tengok dia tu dah habis, dah hafal, aku tak habis lagi. Terima kasih Hajar Mahani Agam. Laju Mak Ngah ni, saya baru hafal doa antara duduk 2 sujud, Mak Ngah dah hafal sampai makna tayat akhir dah. Contoh. Maka bila ada circle dia mempengaruhi. Sebab tu kenapa pentingnya circle dalam kehidupan. Dan ada pula orang yang di bawah. Bila sebut circle ni macam tu, basic dia mudah. Tulis. Sebut circle ni 3. Termasuk kita 4 lah. Orang yang di atas, guru ke, push factor ke, orang yang sekeliling, yakni seangkatan sahabat-sahabat dengan kita, dan orang yang di bawah. Orang yang di bawah ni apa dia? Yang kita boleh ajar dia balik. Tuan-tuan percayalah. Tak percaya pun tak apa, just buat. Buat tindakan. Dengan mengajar ni tuan-tuan, tuan-tuan akan diilhamkan begitu banyak lagi ilmu. Semalam kami ada mesyuarat dengan guru-guru di Madrasah Aryan. Ustaz Din bagi tahu berkat. Ada orang dapat ilmu daripada belajar, kata Ustaz Din. Ada orang dapat ilmu daripada mengajar. Dulu dia belajar sikit. Dia sikit je belajar. Lepas tu guru beri arahan, beri mandat untuk dia mengajar. Kadang-kadang dengan mengajar tu Allah Ta'ala buka banyak lagi. Banyak lagi. Jadi benda-benda macam ni lah, prinsip inilah yang saya cuba bantu tuan-tuan sebenarnya dalam circle UIZ ini. Sebab kita semakin berkembang. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana kita makin berkembang, maka tak ada teori yang paling tepat untuk kita terus menyebarkan dakwah, melainkan kita mengikut teori yang diajar oleh Nabi SAW. Teori yang bagaimana? Tuan-tuan, saya tak mampu buat semua. Saya tak mampu mengajar seramai orang. Walaupun ketika live, contoh, ada beratus orang, ada berpuluh orang, tengok syekh dan sebagainya, tuan guru kita sekali buat live 3,000, 4,000 orang. Tuan-tuan,
Walaupun ketika live, tapi adakah Syekh mampu nak berhadapan selesaikan satu masalah? Tak. Sampai akan letih sangat Syekh terpaksa buat jadual. Orang nak ziarah, ni ada hari-hari ni saja. Hari-hari lain tak boleh. Ada waktu-waktu ni sahaja. Sebab apa? Syekh pun ada kehidupan. Syekh pun nak rehat tuan-tuan. Ni kadang-kadang orang ziarah begitu ramai. Syekh pun kadang-kadang ada keluarga, sibuk nak mengajar dan sebagainya. Nanti bila orang datang ziarah, terpaksa kita melayan. Kuliah tinggal, orang datang ziarah, terpaksa kita hormat dan sebagainya. Ni masalah. Jadi maknanya gambaran saya nak beri faham, kami ni dalam dakwah tak mampu buat semua. Tak mampu. Jadi why not, kenapa tidak? Dan antara perancangan-perancangan yang saya cuba bina ialah bila kita ada circle. Circle ini sekurang-kurangnya tengok, dia ada orang yang mempengaruhi kita. Bila sebut circle, bayangkan bulatan, ada orang yang di atas, dia push kita menghafal. Contoh ni lah, simple je. Tuan-tuan nak sempurnakan solat, sujud sahwi. Nak sempurnakan sujud sahwi, faham makna sujud sahwi. Faham tu macam mana? Ada orang yang menggagah, paksa. Paksa pun tengah-tengah dengar paksaan dia buat lah. Lepas tu lupa balik. Kawan-kawan pula mempengaruhi. Bila kawan-kawan pula mempengaruhi, dia dah pandai. Bila dia dah pandai, dia buat apa? Dia paksa pula orang bawah. Ingat? Aidawati, Lili Fazlina, Azura Aziz, Nik Hasnida, Roslina Amir. Kita paksa pula orang bawah. Kita semakin pandai. Jelas ke jelas? Ni benda yang saya cuba bina dalam circle UIZ ni tuan-tuan. Mudah-mudahan saya berdoa kalian termasuk di antara golongan yang mampu berdakwah. Dakwah ni tak perlu alim, tak semestinya alim tuan-tuan. Kalau kita melihat sejarah didikan Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang Nabi hantar tu, walaupun Nabi tu mulia, memanglah. Walaupun kemuliaan yang Nabi beri kepada sahabat-sahabat itu satu kemuliaan yang nyata, karamah yang begitu hebat, namun kita nak bagi faham kaedah dakwah ini. Bukanlah yang Nabi hantar kepada negeri-negeri untuk berdakwah tu semua yang dah alim dah. Sebab Nabi ni bijak dalam strategi. Bijak. Mana yang dah hafal, yang dah alim alik bata, ajar alik bata dulu. Ajar alik bata. Bak kata almarhum Tuan Guru Haji Ali, buka pondok wan walaupun pondok alik bata. Kita dengar macam, ya ke, takkan nak buka pondok mengajar alik bata, siapa nak mengaji? Allah, dekat luar sana berapa ramai yang tak kenal huruf hijaiyah. Berapa ramai yang tak kenal muqaddam, berapa ramai yang tak kenal qiraati dan sebagainya. Buka. Tu, amanah guru saya dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Habis yang pertama. Jadi belajarlah tuan-tuan. Saya sediakan modul, saya sediakan platform untuk kalian belajar. Kenapa cuma bedanya, kenapa saya tak buat waktu live macam ni? Sebab saya nak benda tu betul-betul khusus. Saya nak betul-betul orang yang ada masa untuk serahkan diri kepada saya untuk belajar. Dan saya pun serahkan diri saya kepada tuan-tuan untuk saya bantu tuan-tuan. Sebab tu untuk mengajar ilmu-ilmu yang agak hebat ini, masa yang khusus, waktu yang khusus. Kalau waktu pagi ni kita santai saja. Sebab ini untuk seharian kehidupan. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakrin, tak sempurna 4 perkara melainkan dengan 4. Kita nak sempurnakan 4 perkara ni, jangan tinggal lagi 4. Wasaumu bi sadaqatil fitri. Dan bermula sempurnanya puasa itu dengan bayar zakat fitrah. Dengan sedekahnya zakat fitrah ataupun bayar zakat fitrah. Baik. Kita insya-Allah tak sampai 100 hari lagi dah. Kurang daripada 100 hari untuk kita sampai kepada bulan Ramadan. Kalau boleh, pada Ramadan kali ini, saya nak tuan-tuan buat pilihan yang betul untuk menyempurnakan lagi puasa. Pilihan yang bagaimana? Kata Sayyidina Abu Bakar, tak sempurna puasa kamu di bulan Ramadan, melainkan kamu bayar zakat fitrah. Tak sempurna. Dah tahan puasa daripada pagi sampai ke malam, tahan perut, tahan mata, tahan hati, tahan lidah. Semua kita tahan untuk menyempurnakan puasa. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, tak sempurna lagi, melainkan kamu sempurnakan dengan bayar zakat fitrah. Baik. Bila sebut zakat fitrah, alhamdulillah, kita melihat suasana pada hari ini tuan-tuan, pihak berwajib pun dah mula berubah. Dia nampak pendapat ni antara pendapat yang kuat dan tepat. Dan antaranya apa? Tuan-tuan, nasihat saya, bayarlah zakat fitrah mengikut harga beras yang kalian makan.
Itu yang paling tepat. Bayarlah zakat fitrah mengikut harga beras yang kalian makan. Tuan-tuan perasan tak dulu? Kalau sebelum daripada ni, tak silap saya dalam ini baru je perubahan dalam 3, 4, 5 tahun. Sebelum ni, zakat fitrah cuma ada satu harga sahaja. Zakat fitrah, saya cerita bab Selangor, negeri lain saya tak tahulah sebab saya bayar di Selangor. Ada satu harga sahaja. Kalau dia kata RM7.20 itulah. Tapi Alhamdulillah, semenjak ada muzakarah demi muzakarah, syarahan demi syarahan, huraian demi huraian, Allah Ta'ala berfirman dan sebagainya daripada kalamullah, daripada hadis Nabi, maka saya melihat perkembangan ilmu tu ada. Maka sekarang ni, kalau nak bayar zakat fitrah, dia ada bagi 3 harga. Ada bagi 3 harga. Siapa perasan benda ni? Dah? Baru ni tak silap ada harga RM7, ada harga RM10, ada harga RM14 lebih. Ada harga RM14 lebih. Bermakna paling tidak pun RM15 lah. Dah. Orang yang makan beras basmati, yang 10 kilo tu RM60, tu harga fitrah dia. Satu kepala RM15. Ini yang paling afdal. Dah? Kalau tuan-tuan nak formula yang lebih tepat, saya boleh bagi. Saya boleh bagi. Saya simpan dulu nanti. Saya bagi dalam program KIR, Khusyuk Israel. Dah? Cuma hari ni, saya nak bagi formula dulu. Formula yang simple. Kalau boleh, bayarlah zakat fitrah mengikut harga beras yang kita makan. Sebab jelas daripada Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Fidyah dengan beras. Makan. Fidyah itu dengan ta'am, makanan. Dah, beri makan. Makanan asasi kita beras. Tengok apa beras yang kita makan. Kalau tuan-tuan makan jenis beras mahal, dah, ada ustaz, saya dah perasan. Betul Hajah Mahni, betul. Semenjak 2-3 tahun ni kan dah ada perubahan. Dah. Kalau tuan-tuan nak formula yang lebih tepat, dan nanti insyaAllah lah saya simpan dulu. Saya simpan dulu ilmu ni. Siapa nak, saya bagi nanti dalam program KIR Khusyuk Israel, yang kita akan buat secara Zoom 2 hari, tuan-tuan. Please, korbankanlah permulaan 2022 ini dengan tuan-tuan mendapat ilmu khusyuk solat yang hebat. Korbankan masa tuan-tuan. Dah? Faedahnya bukan saya dapat, tuan-tuan yang dapat. Solat berpuluh tahun tak merasa khusyuk, rugi. Solat berpuluh tahun tak mencapai khusyuk yang diidamkan, sia-sia. Bukan solat tu sia-sia. Solat tu tetap dapat pahala, tetap menjadi kebaikan, tetap menjadi ketaatan. Yang sia-sia tu daripada usaha kalian lah. Rokok sujud, perubahan. Yang hakiki tak ada. Punca, ilmu tak bertambah. Ilmu tak bertambah. Terima kasih Kak Norin Yusof. Beras siam panjang, zakat fitrah tempat saya RM17. Betul. Satu kepala. Kan? Jadi poin saya ialah, kalau tuan-tuan nak sempurnakan puasa, bayar zakat fitrah ikut harga beras yang tuan-tuan makan. Dan saya janji insyaAllah, dalam KIR nanti saya akan ajar formula dia. Macam mana cara nak kira harga zakat untuk tuan-tuan. Dah. Formula dia simple. Saya tak nak bagi, hanya nak simpan dulu. Nak jual mahal sikit. Dah. Bukan nak jual mahal. Kadang-kadang bukan semua ilmu kita boleh bagi serentak. Allah Ta'ala, tuan-tuan, boleh je turunkan Quran. Dah. Sekaligus. Tapi kata Nabi, dah. Kalau Allah Ta'ala sebut, dah, kalau aku turunkan Quran sekaligus dekat atas Bukit Tur Saina, hancur Bukit Tur Saina. Hancur. Samalah kalau saya bagi semua, sat lagi tuan-tuan dah bela. Habis. Wallahu a'lam. Poin yang kedua. Yang ketiga, tidak sempurna 4 perkara melainkan dengan 4. Tuan-tuan nak sempurnakan 4 ni, yang ketiga al-hajju. Dah, berdoa, usaha, ikhtiar. Yang belum pergi haji termasuk saya. Dah, kita ikhtiar nak pergi haji. Bila dah pergi haji, jaga. Kadang-kadang haji itu boleh jadi rosak dan tak sempurna. Cara nak sempurnakan ia bil fidyati, dengan bayar fidyah. Dah, menyempurnakan haji itu dengan bayar fidyah. Dah, fidyah ni banyaklah. Antaranya perkara-perkara yang babitkan dengan hukum-hukum rukun dan perkara wajib haji. Kena gugurkan dengan menyembelih dan sebagainya. Namun tak dapat tidak, fidyah itu antara perkara yang wajibah, yang berkaitan dengan hukum hakam haji. Dan akhir sekali yang keempat, wal imanu
bil jihadi. Dan tidak sempurna iman itu dengan berjihad. Dah. Jihad ni apa ustaz? Pegang senjata ke? Tak. Mengikut Sayyid Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, jihad sebagai penyempurnaan iman, dan ianya dapat juga berbentuk perlawanan atau dakwah untuk memeluk agama Islam. Jadi makna jihad ni banyak. Antaranya apa? Kita berdakwah, bawa orang, sampaikan maklumat tentang ilmu Islam, kepahaman Islam juga termasuk daripada jihad. Apa lagi jihad yang lain? Belajar juga termasuk daripada jihad. Maka kata musannif, berkaitan dengan kesempurnaan iman hanya dengan jihad ini, bahkan peterjemah berpendapat bahawa keimanan seorang dapat diukur dengan sejauh mana kepeduliannya terhadap jihad dan pengertian syumul. Dah tengok ayat dia, mudah je. Dia kata kesimpulannya begini, orang yang betul-betul beriman, dia peka berkenaan jihad. Walaupun jihad ni tuan-tuan, contoh, bukanlah semata-mata memahamkan bila jihad pergi perang. Dah. Jihad ni, makna jihad ni banyak. Bersungguh-sungguh kepada ketaatan, sebahagian daripada jihad. Bersungguh-sungguh kepada menuntut ilmu, sebahagian daripada jihad. Bersungguh-sungguh kepada mencari rezeki yang halal untuk digunakan kepada perkara kebaikan, sebahagian daripada jihad. Jihad ni banyak. Ada makna jihad yang umumiyah, ada makna jihad yang khususiyah. Cuma memang tak dapat tidak, jihad ni tuan-tuan antara satu faktor besar dalam mempengaruhi iman kita. Sebab itu, kalau cerita jihad yang pure ni, pengalaman saya waktu duduk di Aceh. Maaf, ini bukan politik, tapi ilmu ni membawa kepada pembukaan mata hati kita. Malaysia ni, kita dapat kemerdekaan dengan sebab sains. Tahu sejarah kan jelas, dengan sebab sains. Aceh, mereka dapat kemerdekaan sebab apa? GAM. Gerakan Aceh Merdeka. Macam mana mereka boleh berperang? GAM ni berperang dengan tentera daripada kerajaan. Yang Alhamdulillah, akhir sekali Aceh sekarang ni mendapat autonomi. Dia dapat merintah sendiri, walaupun harta tu, walaupun aset, setiap apa yang dikeluarkan oleh oleh Aceh, kerajaan akan dapat 30%. Itu dipanggil autonomi 70-30. Tapi walau bagaimanapun, mereka tetap mendapat kemerdekaan. Dan merdekanya mereka sebab apa? Jihad. Tuan-tuan, jihad ni, tuan-tuan tak mampu buat. Saya pun tak mampu buat kalau iman tak kuat. Allahu Akbar. Sembang dalam Facebook bolehlah. Saya lah. Dan jadi keyboard warrior, kata ke orang dalam Facebook bolehlah. Jom pegang senjata, duduk dekat depan, berhadapan dengan musuh, dan melihat kepada kematian yang nyata, berani. Dah. Baru ketika tu fikir, aku dosa banyak, duduk belakang bolehlah. Nak duduk dekat depan, barisan yang di hadapan, orang yang memerlukan iman yang kuat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lepas tu saya melihat kenapa jihad di Aceh ni hebat. Maka antaranya dayah ni pondok lah. Pondok-pondok mereka itu memang mementingkan keserasian ilmu, kepahaman ilmu. Di sana pondok begitu banyak, tuan-tuan, begitu banyak dayah, begitu banyak pondok. Dan boleh dikatakan setiap kampung itu ada dayah. Setiap kampung tu ada madrasah, digunakan untuk pengajian agama dan sebagainya. Dan kita melihat perkembangan pula mereka ini, orang-orang Aceh selepas daripada tsunami, biasalah ujian negeri dan sebagainya negara, mereka datang ke Malaysia cari rezeki, buka kedai. Tengok macam mana cara mereka berniaga. Orang Aceh ni tuan-tuan, maaflah saya sebut, nak kata mendengki pun tidak, wallahualam. Kalau ada tu mesti ada. Setiap setandan pisang tak semuanya masak. Kadang-kadang ada yang hitam, kadang-kadang ada yang itu adat dalam setiap perkara kehidupan. Namun tak dapat tidak, kenyataan yang nyatanya itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, tak perlu sembang dulu masalah jihad. Kita kena sembang macam mana aku nak menguatkan iman. Sebab iman bila kuat, automatik jihad itu seruannya bila datang, kita akan duduk di hadapan. Sebab kedudukan di hadapan itu bukan bermula daripada keinginan, tapi bermula daripada iman. Datang je seruan, aku nak pergi dulu. Aku nak pergi dulu. Sebab kita kena bersedia. Saya bukan mengajak tuan-tuan kepada nak berlawan kepada kerajaan, tidak. Yang saya maksudkan ialah
secara, kalau kita belajar akidah ataupun tauhid, antara yang kita kena bersedia, antaranya apa? Peperangan bersama Nabi Isa alaihi salam. Kan iman yang kita belajar. Nanti akan turunnya Dajjal. Bila Dajjal turun, tak perang tak? Kemudian akan turunnya Imam Mahdi bersama panji-panji Islam. Waktu tu bila Imam Mahdi turun, siapa yang akan duduk di belakang dia? Dan bersama pula Nabi Isa AS. Tuan-tuan, kita tak boleh bersembang, adakah aku akan sampai kepada zaman itu? Wallahu a'lam. Kita beriman kepada ceritanya, beriman kepada peristiwa yang akan berlaku. Cuma masanya, masa yang benda yang tidak dimaklumkan kepada kita. Apa yang saya nak sampaikan simple sahaja. Tuan-tuan, kita takkan berjaya duduk di bawah panji Nabi, panji Nabi Isa, panji Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mereka-mereka yang membawa kepada kegemilangan agama di akhir zaman tak mampu, tuan-tuan, kalau kita tak ada iman yang kuat. Sebab itulah iman bermula dengan tauhid yang sempurna. Iman bermula dengan tauhid yang sempurna. Bagi tuan-tuan yang masih lagi belajar tauhid, tak tahu praktikal, dah lama belajar tauhid, tak tahu cara nak amal, dalam program KIR, walaupun benda tu sebelum ni dalam program NBS memang kita ajar praktikal tauhid. Saya bukan ajar ilmu tauhid, tuan-tuan, saya ajar praktikal tauhid. Dengar dengan jelas. Itu antara core utama dalam program KIR. Saya tetap tak tinggalkan. Walaupun praktikal tauhid ni, praktikal sifat 20 ni benda kita belajar dalam program NBS. Walaupun kita dah upgrade daripada NBS kepada KIR, Khusyuk is Real, namun basic ataupun kepahaman kepada mengetahui praktikal tauhid itu, saya tetap akan bawa. Sebab pengalaman saya, ramai majoriti orang tak tahu praktikal tauhid. Siapa boleh mengaku di ruangan komen? Dalam keadaan pengakuan, dalam merendahkan diri, pedulilah orang nak baca. Aku memang tak tahu pun. Yang tahu sekarang ni pun kita fikir balik dulu-dulu tahu tak? Sebelum join program, sebelum masuk NBS, berapa ramai yang tak tahu praktikal tauhid? Belajar tauhid pernah belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Doh hafal tu lah. Wujud artinya ada Tuhan, maka mustahil tak ada Tuhan. Bermula dalilnya ada sekalian makhluk ini. Qidam artinya sedia Tuhan, maka mustahil baharu Tuhan. Bermula dalilnya ada sekalian makhluk ini. Doh hafal guru-gerang, tapi tak tahu praktikal tauhid. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebab itu maaf, saya bercakap ke atas diri saya sendiri. Sebab itu kenapa iman kita tak semakin kuat. Sebab kita tak praktik. Dah? Tak praktik. Terima kasih Nur Hashimah Syauqina. Dan yang berada di Telegram juga, kita boleh muhasabah berapa ramai yang tak tahu praktikal. Sebab tu tak payah sembanglah, wal imanu bil jihadi, kamu takkan mendapat iman yang sempurna melainkan dengan jihad. Kita buat pengakuan dahulu. Memang pun tak usah kata jihad lagi, Sayyidina Abu Bakar, iman kami pun tak kuat lagi. Terima kasih Hajar Zainul Ali. Dan betul Hajah Mahdi Agam dari dulu belajar tu lah sifat 20 wujud qidam baqa, tapi tak tahu praktikal. Allahu Akbar. Lepas tu saya ulang balik, dalam program KIR, tuan-tuan tolong beri peluang ke atas diri. Sebab program ni kita buat secara Zoom, secara online. Kelebihannya apa? Saya nak family tuan-tuan boleh juga belajar. Itu matlamat saya. Kalau dulu kita buat secara offline, tuan-tuan daftar 2 orang laki bini, tuan-tuan je datang. Maaflah, jarang orang bawa anak. Ustaz, kami nak bajet satu kepala berapa ringgit dah. Sebab dulu bila kita sewa dewan, semuanya kan ada komitmen. Dewan kena bayar, kursi, kapasiti besar dan sebagainya. Tapi bila kita buat secara online, tuan-tuan bayar satu harga dan sebagainya. Tuan-tuan nak berimpus 10 orang pun saya reda. Nak panggil satu kampung pun tak ada masalah. Panggillah saudara mara, anak-anak balik. Ni 28, 29 ni kita belajar solat boleh. Apa dia mak? Belajar solat tahu lama dah. Hei, saya mengaji, tuan-tuan pondok berbelah tahun mengaji solat pun tak habis lagi. Baru ni saya ke Yaman, saya dapat lagi ilmu-ilmu yang baru. La ilaha illallah, tak habis lagi ilmu solat ni, tuan-tuan. Terlalu luas. Nak cerita keluasan dia, kata ulama' dalam kitab Munyatul Musalli, rahsia solat itu ada 12,000. Dari situ pun tuan-tuan tak mampu tulis. Rahsia solat ni ada 12,000. Berapa?
12,000 tuan-tuan. Yang kata tuan-tuan, saya sendiri pun tak mampu. Dah nak tulis 12,000, la ilaha illallah, banyaknya tuan-tuan. Tu ulama sebut dalam kitab, bukan saya sebut, ulama sebut dalam kitab. Dah, cuma daripada 12,000 tu, saya ambil 12 sahaja. 12 tu lah yang kita akan ajar nanti dalam praktikal khusyuk, praktikal 12 rahsia praktikal khusyuk solat dalam program KIR. Khusyuk is real. Dah. Terima kasih Nur Azwana. Buka Musalli Nur Azwana, dalam tu ulama tulis. Dah. Rahsia solat itu ada 12,000. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir kalam, bagi tuan-tuan yang rasa, aku nak tahulah macam mana cara praktikal tauhid, InsyaAllah saya jemput datang dalam program KIR secara Zoom. Saya ulang balik kenapa saya buat secara Zoom. Matlamat saya nak kalian belajar bersama keluarga. Panggil suami, panggil isteri, panggil anak-anak, duduk sekali. Duduk sekali. Dan kepada tuan-tuan yang pernah join NBS, tolong join KRI sebab boleh kata 70% tak sama. 30% tu ilmu tauhid. Yang tu basic saya takkan tinggal. Sampai bila-bila pun saya takkan tinggalkan basic tauhid tu. Tetapi kita reprogramming balik KR ini dengan 70%-nya kebanyakannya ilmu-ilmu baru. 70% tu pun la ilaha illallah boleh kita kembangkan lagi tuan-tuan. Kalau ikut program seminggu tak habis. Tapi saya cuba beri yang terbaik agar tuan-tuan dapat praktik sikit-sikit dahulu. Jadi yang dah mendaftar, bantu pula untuk berdakwah. Tuan-tuan, kalau orang lain boleh berubah disebabkan tuan-tuan share saja. Kalaulah orang lain boleh dapat khusyuk solat disebabkan tuan-tuan lah yang menjadi asbab bagi tahu kepada dia Allah. Nikmatnya tuan-tuan boleh menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Amin. Bukan saya cakap, itu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kita beri kebaikan kepada orang. Bermakna tak dapat tidak dunia, akhirat boleh selamat. Tapi tak usahlah ada share-share semayang tidak apa tidak. Jangan. Suruh orang daftar program. Program tu akan berlangsung pada 28 dan 29 Januari hujung bulan ni. Secara Zoom kita buat. Secara Zoom. Kalau tak faham boleh tanya secara live. Kalau sebelum ni kita buat secara Facebook live. Satu way penglihatan walaupun two way communication. Tapi tak, kita buat sekarang ni secara Zoom. Saya nak tengok tuan-tuan sebab kita nak buat praktikal. Nak buat praktikal. 12 rahsia praktikal khusyuk solat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan bantu dakwah. Tolong bantu. Bermula dengan keluarga. Kalau tuan-tuan tak mampu bantu keluarga tuan-tuan, sepupu sepapat aku nak ajar dia orang buat solat tak reti, tak apa, bagi saya. Walaupun saya tak pandai, tapi saya yakin saya diberi amanah oleh Allah. Dengan amanah itu Allah Ta'ala beri saya kekuatan untuk bantu kalian. Itu sahaja. Dan saya boleh berbicara pun hakiki amanah daripada Allah. Saya boleh melunakkan hati kalian pun semata-mata qudrah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narzaliyah tulis 12 rahsia praktikal. Sebab setakat ilmu khusyuk ni tuan-tuan boleh baca je. Tapi yang saya bawa ni berbeza. Kita bawa praktikal. 12 rahsia praktikal khusyuk solat. Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Saya ulang balik, 4 perkara nak sempurna betul-betul, ada 4 perkara. Sempurnanya solat dengan sujud sahwi, sempurnanya puasa dengan sedekah ataupun zakat fitrah, sempurnanya haji dengan sebab bayar fidyah, dan sempurnanya iman dengan sebab jihad. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, kita mendapat satu ilmu kepahaman untuk seharian pada hari ini. Jadi insyaAllah kita bertemu pada esok dalam hashtag Santapan Rohani. Malam nanti insyaAllah ada kuliah maghrib. Seperti biasa jam 8. Saya cuba nak panjangkan sedikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Q&A ke, kita akan buat Q&A secara live. Bagi tuan-tuan yang nak lebih tahu mengenai ilmu-ilmu solat yang boleh membantu life tuan-tuan, bisnes tuan-tuan, kehidupan tuan-tuan, masalah tuan-tuan, insyaAllah kita bertemu nanti dalam kuliah maghrib jam 8 malam. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.